Sekali boleh tak? Saya nak masuk dalam ni. Okey, okey. Aura, nanti lagi makan dulu. Hold up. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan bergerak untuk menziarah kawasan Masjid Nabawi. Okay. Saya akan kongsikan video-video yang ada di dalam dan juga di luar Masjid Nabawi, insyaAllah. Jom tonton sama-sama. Kita akan ke Masjid Nabawi. Saya akan masuk ke pintu 338 ni. Okey. Sekali boleh tak? Saya nak masuk dalam ni. Okey, okey. Aura, nanti lagi makan dulu. Nabawi. Nombor-nombor dia nombor 1, nombor 2 ada telaga. Tu dia orang tengah batu payung ni. Betul cara dia. Memang ada orang kat atas ni. Banyak sangat pintu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Bertemu lagi kita. pentadbiran cuba sedikit Baik. kawasan Yang ni kita tengok pandangan Masjid Nabawi daripada arah depan dan atas. Okey? Baik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat diganti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah di kawasan dalam Masjid Nabawi, betul? Kemudian tak lama selepas itu wafat Sayyidina Umar digantikan dengan Sayyidina Uthman ibn Affan, betul? Jadi Sayyidina Uthman bin Affan dia punya pemerintahan selama 12 tahun. Tetapi 12 tahun pemerintahan Sayyidina Uthman dia ada dua fasa. Yang pertama adalah fasa kejayaan dan fasa kecemerlangan dalam dia punya pemerintahan. Tetapi suatu hari, besok kita akan pergi satu telaga nama dia Bi'arul Aris. Apa tempat Bi'arul Aris ni saya akan bagi tahu dan cerita besok. Jadi suatu hari Sayyidina Uthman dia duduk dekat Bi'arul Aris, dia main cincin cok mohon Nabi. Sebab Nabi ada cok mohon cincin tu kan. Nabi wafat pindah pada Abu Bakar, Abu Bakar wafat pindah pada Umar, kemudian pindah pada Uthman. Jadi dia main cincin tu.
Kemudian dia main tu apa? Dia sebab dia mengingat dalam masa yang sama, dia mengingat kenangan dia dengan Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan tiba-tiba cincin tu terjatuh dalam telaga tersebut. Diarahkan para sahabat untuk cari dalam telaga tu 3 hari 3 malam tak jumpa. Lalu selepas daripada itu bermulalah fasa fitnah dan ujian yang sangat berat kepada Sayyidina Uthman. Dan Nabi pernah bagi tahu Uthman, wahai Uthman, ketika mana datang fitnah kepada kamu, datang ujian yang berat kepada kamu, maka pada ketika itu bersabarlah, Nabi kata. Dan dalam hadis yang lain Nabi pernah sebut, wahai Uthman, jangan engkau tanggalkan pakaian kau, Nabi kata. Yang kita faham, buka baju. Tapi maksud daripada Nabi SAW adalah jangan letak jawatan. Sebab itu di zaman hujung pemerintahan Sayyidina Uthman berlaku perbalahan, pertelingkahan yang sangat-sangat hebat. Tapi pada ketika itu Uthman kekal dengan tampuk pemerintahan dia dan kekal memimpin kerajaan Islam. Dan pada akhirnya ada 1,000 pemberontak daripada kota Mesir. 1,000 pemberontak daripada Mesir, dia datang ke kota Madinah, membuat satu apa nama dia? Dia panggil pemberontakan di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan pada ketika itu akhir daripada hayat riwayat Sayyidina Uthman. Pada ketika itu dia berada dalam rumah dia. Apa yang dia buat? Dia tengah baca Quran. Ada 2 orang pemberontak daripada 1,000 pemberontak Mesir yang datang ke kota Madinah. 2 orang telah panjat rumah Sayyidina Uthman. Kemudian dia masuk dalam rumah Sayyidina Uthman. Dia tetak kepala Sayyidina Uthman. Dan darah itu mengalir kepada Quran. Mengalir dekat Quran. Dan Quran yang tu, original tu, mushaf yang dibaca oleh Sayyidina Uthman tu ada sampai hari ini di kota Uzbekistan. Di kota Uzbekistan. Jadi pada ketika itu Nailah, isteri Uthman Al-Affan ni, datang, dia nak selamatkan suami dia. Tapi Nailah pun dia kena pukul. Bukan hanya kepala ditetak oleh bukan hanya kepala sahaja yang ditetak, tetapi pada ketika itu pemberontak tu dia telah tebas tangan Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Uthman pandang kepada dia. Sayyidina Uthman kata, wallahi, tangan yang engkau rosakkan inilah tangan yang pertama menulis kepada Al-Quran. Dan tak lama selepas itu Sayyidina Uthman wafat. Dan dalam riwayat menceritakan bahawa jenazah dia ada 6 hingga ke 7 tusukan. 6 hingga ke 7 tusukan. Sudahlah kepalanya pecah, tangannya habis luka, kemudian badan dia ada 6 hingga ke 7 tusukan. Di mana dia dibunuh? Di sini. Salah satu rumah dia. Sayyidina Uthman di kota Madinah sekurang-kurangnya dia ada 7 biji buah rumah. So dia tinggal di sini. Okey. Kalau Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar dia kena tusuk dengan Abu Lu'lu'ah tu dekat tengah. Dekat kawasan yang para jemaah akan tengok sekejap lagi. Tapi Sayyidina Uthman dia mati di sini. Okey. Kemudian di sini ada satu kawasan dia panggil tapak rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kerana bila nama Nabi SAW dia keluar daripada Quba. Nabi keluar daripada Quba pada 12 Rabiul Awal hari Jumaat. Nabi keluar dan Nabi on the way ke Madinah. Nabi berhenti di perkampungan orang Khazraj pada ketika itu. Jadi mereka telah tahan Nabi, ya Rasulullah, di perkampungan orang Aus kau telah bina masjid untuk mereka. Kau tinggal di penempatan mereka seketika. Tapi di perkampungan kami takkan kau tak nak tinggal, tak nak buat apa-apa. Lalu pada ketika itu terlaksanalah solat Jumaat yang pertama dalam sejarah Islam. Dan di situ dibina Masjid Jumaat yang kita akan tengok besok, insyaAllah. Kemudian on the way Nabi SAW daripada sana masuk ke dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Nabi lalu daripada satu kampung ke satu kampung. Mereka cakap, ya Rasulullah, duduklah rumah kami, ya Rasulullah, duduklah rumah kami, ya Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, biarkan unta aku berjalan, sesungguhnya unta aku telah diwahyukan, kata Nabi SAW. Dan pada akhirnya Nabi SAW dia duduk selama beberapa bulan. Dan ada setengah riwayat cerita hingga setahun dia duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sebelum Nabi bina rumah dia sendiri di bawah Kubah Hijau. Jadi rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni macam mana para jemaah nak dapat beza dia? Jemaah lelaki boleh tengok lagi sekali. Bila mana keluar daripada pintu Baqi, para jemaah keluar daripada sini, lepas ziarah Nabi SAW, para jemaah tengok dekat lantai ni, dia ada warna oranye. Kita tengok ni ada warna oranye, betul? Kemudian ada warna hitam. Tapi di tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni dia ada warna oranye sahaja. Para jemaah boleh tengok. Jadi Nabi duduk seketika di sini sebelum Nabi bina rumah Nabi SAW di bawah Kubah Hijau. Jadi jelas. Jadi Sayyidina Uthman
dia meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Waktu tu beberapa hari sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat, cucu Rasulullah pernah mimpi yang mana Nabi SAW, Abu Bakar dan juga Saidina Umar pada waktu itu tengah duduk. Datang Saidina Umar dalam keadaan berdarah teruk. Maka dia jaga pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah mereka buat aku macam ni? Kenapa Rasulullah mereka buat aku macam ni?" Uthman dia merayu ataupun cakap, dia apa dia sebut tu? Macam apa dia kata? Kalau kita cakap dia, "Mak saya sakit," apa nama? Mengadu. Dia mengadu pada Nabi SAW. Jadi Saidina Uthman ni adalah satu-satunya sahabat Nabi SAW. Kalau kita sebut sebagai Al-Ashara Mubashirin, kita tahu 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga kan. Tetapi Uthman ni punya special, Nabi jamin terus dia syurga Firdaus. Dia special. Okey. So ini adalah tapak Masjid Nabawi. Okey. Ada beberapa lagi tempat, insya-Allah saya akan tunjuk. Okey. Cumanya nanti para jemaah lelaki nanti masuk dalam, tengok tapak pembunuhan Sayyidina Umar. Kemudian kat sini ada jendela Hafsah. Ni ziarah makam Rasulullah. Keluar di sini rumah Sayyidina Uthman, sini rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Para jemaah keluar, nanti kita jumpa balik dekat sini, insya-Allah. Okey? Jemaah lelaki kita jumpa balik kat sini. Okey, jom kita masuk dalam Masjid Nabawi. Kita masuk bab munakahat sikit. Jom. Okey, kita akan pergi ziarah makam Nabi dan juga para sahabatnya. Berlemas, melangkah belakang merah. Ini adalah panggilan kepada baginda Nabi SAW. Ini lebih kurang daripada sini, lebih kurang 200 panggilan ataupun nama Rasulullah SAW. Selain daripada Muhammad, selain daripada Rasulullah, ada banyak lagi gelaran-gelaran Rasulullah. Gelaran-gelaran Rasulullah. Ni raudah ke? Sayyidina Umar dibunuh. Ini adalah mihrab Uthmani. Dalam Masjid Nabawi, dia ada dua mihrab. Mihrab Uthmani dan juga satu mihrab Rasulullah SAW. Dulunya dekat sini adalah tempat imam-imam akan solat, tetapi mereka ni di luar. Mihrab ini di luar kawasan Raudhah. Jadi bila mana imam rasa orang lain semua nak berebut dalam Raudhah, tetapi imam pula solat di dalam kawasan luar daripada Raudhah. Sebab itulah imam beralih daripada mihrab Uthmani kepada mihrab Rasulullah SAW yang berada di hadapan dia. Jom. Ini tempat ni, jenazah. Solat jenazah. Ini adalah sebenarnya mimbar Rasulullah. Mimbar Rasulullah ini adalah mihrab Rasulullah SAW. Ada mihrab Rasulullah. Mimbar Rasulullah. Jadi kalau malam sekarang, siapa yang boleh para jemaah kalau mana masuk kawasan Raudhah ni, kita kena berebut. Kita kena berlari. Jadi kalau kita dapat solat dekat kawasan mihrab Rasulullah SAW ni, umpama kita ni bersujud dengan kaki baginda Nabi SAW. Umpama kita ni bersolat di belakang Nabi SAW. Apa? Rasulullah bila mana nak menjadi imam kepada sahabat-sahabat, Rasulullah akan jadi imam kat mihrab Rasulullah. Rasulullah akan duduk kat situ. Ini jendela Hafsah. المرسل التغيير Itu jendela Hafsah. Jadi para jemaah yang cara nak bagi salam, yang pertama para jemaah akan dapat 3 bahagian ni, betul? Yang ini kosong. Ini tidak ada apa-apa isi. Yang kita nak bagi salam adalah di bahagian tengah. Kalau para jemaah nampak corak Rasulullah, nama Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, itulah tempat kita nak bagi salam. Sebab ada orang dia bagi salam kat sini, dia rasakan bahawa sini adalah Rasulullah, Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Satu sedang. Lepas ni ini kosong. Yang jasad Nabi SAW di sini Rasulullah, di bawah Rasulullah adalah Sayyidina Umar, di bawah pinggang Sayyidina Umar adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi kat sini Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Allah. اللي هنا ما واقف ماشي يا شيخ 10 الله Ya يديك. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. يا عبد الله قرب هنا تحرك. Alhamdulillah. Okey, kita melihat kawasan kubur Baqi'. Allahu Akbar, ya subhanallah. Subhanallah. الموبايل همه شيل ما عم يعني Jadi kita akan melihat ruang solat kawasan dalaman Masjid Nabawi, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton video saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay? InsyaAllah saya akan kongsikan video yang lebih menarik. Assalamualaikum.